Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan halal. Pengenalan. Isu semasa di Malaysia adalah mengenai pengsijil halal. Sejauh manakah suatu yang dianggap halal dan bagaimana sijil halal mengenai jenis-jenis makanan halal. Jenis-jenis halal ni dia ada banyak. Dia macam alkohol dan semua bentuk minuman yang memabukkan dan berbahaya. Hak ni dia tak halal lah, hak ni dia haram. Karnivor burung mangsa ni dia macam helang, burung-burung yang ada kuku tajam, ada paruh tu macam mulut dia tu lah. Lepas tu haiwan terrestrial, timpa, telinga luar perosak seperti tikus, dipan, kalajengking sama ada haiwan dengannya. Haiwan dengannya tu macam ni lah, haiwan yang ada kaki banyak. Lepas tu haiwan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti semut, lebah, labah-labah dan burung, dia tak boleh bunuh. Haiwan yang dianggap menjijikkan seperti fleas, lalat, ulat dan haiwan yang serupa dengannya macam ulat sampah, lipah, apa semua tu kan. Lepas tu darah dan produk darah. Makanan dan minuman yang mengandungi bahan-bahan haram di atas atau tercemar melalui hubungan dengan mana-mana produk yang di atas. Definisi makanan. Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali sama ada dari segi warna, bentuk, bau dan rasa. Dalam bahasa Arab, makanan ialah imah, iaitu kata jamak kepada ta. Yang bermaksud segala apa yang dinamakan boleh mendapatkan kekuatan badan. Perkataan ta pula bermaksud merasai sesuatu sama ada manis, pahit, masam, main dan sebagainya. Garis panduan dalam soal-soal makanan menurut Islam. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia yang mengimbangkan tuntutan jasmani dan rohani, telah memberikan berbagai-bagai panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan pemakanan. Antaranya seperti berikut: mengambil makanan yang memberikan kesihatan, iaitu dengan memilih makanan yang halal. Ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2:172). Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Seterusnya, B. Menjauhi makanan yang diragui sebagaimana yang diwayatkan oleh Abu Abdullah bin Numan bin Basir radhiyallahu, katanya beliau telah mendengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Seterusnya, memilih makanan yang baik dan segar. Pengertian makanan yang baik di sini ialah asal zatnya, susunan komposisinya, baik cara masak dan menghidangkannya, serta halal cara mendapatkannya. Seterusnya, menjauhi makanan yang mengandungi bahan kimia, makanan yang diawetkan serta mengandungi
berwarna yang tinggi dalam konteks semasa, termasuk dalam kategori ini ialah makanan terproses, makanan dalam tin, botol, berbungkus makanan segera dan ringan. Seterusnya, memilih makanan yang bergizi tinggi iaitu makanan pembina badan dan makanan pemberi tenaga serta makanan untuk menjauhi penyakit dan mengambil makanan yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Hakimi bin Ahmad Syukri. Nama matrik saya F1106. Kesan di zaman mutakhir ini, sebahagian daripada manusia telah mengabaikan keprihatinan mereka terhadap status makanan dan minuman yang diambil, sama ada ia betul-betul halal atau sebaliknya. Malah yang mereka pentingkan jelas ialah pada kelazatannya, tanpa mempedulikan kesan-kesan yang dihadapinya. Makanan, minuman dan pakaian merupakan darurat, iaitu keperluan-keperluan yang mesti dimiliki oleh setiap insan bagi melengkapkan hidup di dunia ini. Meskipun demikian, Islam tetap mengingatkan umatnya supaya sentiasa berwaspada dan memastikan makanan dan minuman yang diambil hanya yang halal dan baik. Islam sekali-kali tidak membenarkan umatnya mengambil makanan atau minuman yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, contohnya seperti dalam hutan ataupun ketika perang, dan yang boleh waktu-waktu yang akan mengancam keselamatan nyawa. Sebenarnya Allah SWT telah memerintahkan sekalian manusia supaya menjaga kualiti makanan dan minuman, bukan sahaja yang halal tetapi yang mengandungi khasiat yang boleh mendatangkan kesihatan kepada manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu jalan musuh yang terang ternyata bagi kamu. Kriteria makanan halal haram menurut Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran telah menggariskan beberapa kriteria khusus dalam pemakanan. Garis panduan ini sentiasa relevan sepanjang zaman, keadaan dan tempat. Di antara panduan tersebut ialah, yang pertama, tidak mengandungi sesuatu yang memabukkan, contohnya seperti arak. Arak ialah jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa jua jenis bahan perahan anggur, 12 nira, barley, beras dan ubi, kerana bahan-bahan ini menghilangkan kewarasan akal. Yang kedua, ia tidak bersumberkan darah haiwan. Darah merupakan cecair merah yang mengalir dalam urat darah. Ia dikategorikan sebagai najis dan mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga, ia tidak mengandungi khinzir dan derivat aktifnya. Secara asasnya, khinzir merupakan binatang yang diharamkan dalam Islam. Pengharamannya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah serta para ulama. Yang keempat, ia bersumberkan bangkai atau tidak disembelih pada dasarnya. Semua sumber makanan yang berasaskan haiwan yang tidak disembelih atau disembelih selain yang tidak disembelih dan adalah haram menurut Al-Quran. Kesimpulan, dalam kegairahan menghasilkan produk makanan masa kini telah menimbulkan pelbagai isu halal haram. Kebanyakan isu yang timbul kini adalah berkaitan dengan bahan yang bersumberkan khinzir dan derivat aktifnya. Ini kerana ia mudah didapati dengan harga yang murah berbanding bahan lain. Selain itu, penggunaan alatan moden dalam sembelihan juga turut menjadi polemik. Walaupun kaedah yang digunakan bersifat efisien dan ekonomik, namun aspek ihsan terhadap haiwan yang disembelih turut perlu diambil kira. Ini kerana sekiranya sembelihan tidak patuh syariah, ia menukar status haiwan tersebut kepada haram untuk dimakan dan dimanfaatkan.
Begitu juga dengan penggunaan darah dari rumah sembelihan dalam pemprosesan makanan berbola. Ia turut haram walaupun dapat mengelak pembaziran sisa rumah sembelihan. Pengharaman ini jelas dalam Al-Quran. Justeru Islam sebagai satu sistem hidup yang lengkap yang disediakan panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan akan relevan selamanya dalam menangani perkembangan hidup masyarakat.